Assalamualaikum and konnichiwa minasan. Hari ini video ini adalah berkaitan dengan chapter 17 dalam buku teks kita. Okey, kalau kita tengok pada tajuk dia adalah shumi ataupun maksudnya adalah hobi. Okey, jadi kita tengok di muka surat 70 Narai Mashuai, sebab seperti yang selalu saya katakan, dalam buku teks ataupun dalam silibus Nihongo ni, kalau kita nak tengok apa yang nak diajar pada setiap chapter tu adalah di Narai Masho. Okey, jadi kalau kita tengok di Narai Masho ni, yang pertama tu is watashi wa badminton ga suki desu. So kalau kita tengok daripada segi grammarnya, okey, ayat ni adalah watashi wa nani nani desu. Ini adalah ayat penyata. Okey, bukan ayat yang melibatkan kata kerja. Okey, jadi sebenarnya chapter ni sama je dengan seperti chapter yang sebelum ni, chapter 16. Okey, chapter 16 juga adalah penyata, ayat penyata tentang penyakit. Okey, lepas tu chapter 14 juga sama. Okey, ayat penyata iaitu watashi wa nani nani ga hoshi desu. Saya hendak apa. Okey, begitu juga dengan chapter 14 tentang Keiyoshi, itu juga adalah ayat penyata. Watashi wa ataupun nani nani wa nani nani ga nani nani desu. Okey, jadi di chapter ni pun sebenarnya dia adalah ayat penyata. Okey, kita tengok balik nombor 1 tadi. Watashi wa badminton ga suki desu. Okey, suki tu maksudnya suka. Jadi saya, tengok pada cursor saya, saya suka badminton. Okey, dan perhatikan di sini joshi yang digunakan adalah ga. Okey, sama macam chapter 16, chapter 14 dan juga chapter 13 Bila ayat penyata yang melibatkan perasaan, especially ni macam suka ni adalah perasaan, maka joshi yang kita guna pakai di sini adalah ga. Sama juga kan, kalau hoshi pun watashi wa kuruma ga hoshi desu pun dia guna ga juga sebagai joshi dia. Alright. So kita balik pada chapter 17 ni. Okay, yang pertama yang nak diajar dalam chapter ni ialah saya suka badminton. Watashi wa badminton ga suki desu. Okey, yang kedua, ayat yang kedua, kalau kita tengok ayat yang kedua, okey. Naomi san wa marego ga dekimasu. Okey. So di sini dekimasu ni adalah dekimasu adalah boleh. Boleh buat maksudnya. Boleh buat. Jadi Naomi san wa marego ga dekimasu. Naomi san boleh bahasa Melayu. Okey, marego tu bahasa Melayu kan. Jadi dia membawa maksud Naomi san boleh bahasa Melayu. So dalam arti kata lain, Naomi san boleh berbahasa Melayu sebenarnya maksudnya. Okey, nombor 2. Naomi san wa marego ga dekimasu. Okay, sama je dia punya pattern ayat, sama je. Penyataan dekimasu tu di belakang. Okey, ini tak ada des sebab dekimasu ni dia dekimasu. So dia tidak memerlukan des kat sini ya. Tapi dekimasu ni bukannya ayat kata kerja. Dia bukan kata kerja. Dia adalah penyata juga. Maksud dekimasu ni boleh, boleh. So Naomi san boleh bahasa Malaysia, marego. Okey. Jadi maksudnya adalah Naomi san boleh bahasa Malaysia. Naomi san boleh berbahasa Malaysia. Okey, yang ketiga. Alia san wa tenis ga jouzu desu. Okey, ni ada des ni nani nani wa nani nani desu. Alia san jouzu tu maksudnya pandai, hebat. Okey, dia macam itulah maksud dia, pandai, hebat, dia bagus sangat. Dia kalau bahasa pasar kita kata dia terror sangat. Okey. So dalam ayat nombor 3 ni, Alia sang hebat tenis. Okey, Alia sang wa tenis ga jouzu desu. Alia sang hebat tenis. So sebenarnya dia nak kata Alia sang hebat bermain tenis. Tapi ayat ni kalau kita translate, dia bukan bermaksud Alia sang hebat bermain tenis. Okey, sebab di sini dia hanya guna tenisu ga. Jadi ayat ni maksud dia Alia sang hebat tenis. So indirectly maksud dia adalah
dia nak menyatakan yang Alia Sang ni hebat bermain tenis. Tapi ayat ni bukan kata Alia Sang hebat bermain tenis. Saya ulang, Alia Sang hebat tenis. Alia Sang pandai tenis. Okey. Sebab kalau kita nak kata Alia Sang hebat bermain tenis, itu dah ada form lain yang tidak ada di dalam silibus Nihongo UiTM. Jadi saya tak boleh nak ajar. So cukuplah kalau sekiranya awak semua tahu yang Alia Sang wa tenis ga jouzu desu. Alia Sang hebat tenis. Okey, boleh So sebenarnya dalam chapter 17 ni 3 ni je yang dia nak ajar. Okey, kalau chapter 14 dulu kita dah belajar pasal Keiushi, Kire lah, Nigyaka lah dan sebagainya. Chapter 14 kita belajar tentang Hoshi. Okey, selain daripada Hoshi ada Naritai. Naritai itu adalah kata kerja. Jadi kita tengok pada Hoshi sebab Hoshi yang lebih sama bentuk dengan chapter yang ke-17 ni. Kemudian chapter 16. Chapter 16 lagi clear, lebih sama macam chapter 17 ni sebab dia ayat penyata. Tapi dia ayat penyata sakit. Contoh kalau masih ingat lagi watashi wa netsu ga arimasu. Okey, dia menggunakan joshi ga juga. So dalam chapter ni suki suka, dekimasu ni boleh, jouzu ni hebat atau pandai, dan dia menggunakan semuanya ga sebagai dia punya joshi, particles dia. Alright, so ayat 1, 2 dan 3 ni adalah ayat positif. So kalau negatif dia macam mana? Okey, tengok nombor 4. Iruan sangwa kanji ga, okey, again awak nampak dia punya particles ga. Iruan sangwa kanji ga amari dekimasen. Amari tu tidak berapa, tidak berapa. Jadi maksud ayat ni, Iruan Sang tidak berapa boleh kanji. Iruan Sang tidak berapa boleh kanji. So ini adalah ayat negatif. Okey, negative present tense. So sebab tu awak boleh nampak dekat sini dekimasen. Dia adalah negatif kepada dekimasu. Okey, Iruan Sang wa kanji ga amari dekimasen. Iruan Sang tidak berapa boleh kanji. Okey, so itu je yang dia nak ajar dalam chapter ni. Jadi saya bagi contoh lain, saya bagi contoh lain. Kita tengok di sini. Alright, so again saya ulang balik. Chapter ni dia adalah ayat penyata yang mana grammarnya adalah nani nani wa, nani nani desu. Alright, contohnya, saya tukar warna dia, betul lah. Saya suka kereta. Saya suka kereta. Tapi suka apa? Suka nak menaiki kereta ke? Suka nak memandu kereta ke? Suka melihat kereta ke? Itu, that will be a different story. Okay? Itu ada ayat dia sendiri. Dalam Nihongo pun ada ayat ni. Tapi saya tak boleh nak ajar sebab silibus tidak sampai ke tahap tu. Silibusnya hanya sampai tahap ni saja. Saya suka kereta. So kalau kita tengok dalam Nihongo, kereta apa? Kuruma. Okey, suka tadi macam saya cakap tadi, suka adalah suki. Okey, saya percaya awak semua pun dah tahu kan suki tu apa kan, saya tu apa kan, watashi kan. Okey, jadi kalau kita translatekan dia ke Nihongo, macam mana jadi ayat ni? Okey, watashi wa, okey, sebab macam saya cakap tadi, grammar dia dekat sini adalah nani nani wa, nani nani desu. Jadi watashi wa itu adalah subject of the sentence. So watashi wa, okey, dan kita tengok yang belakang, kuruma, kuruma dulu. Watashi wa kuruma ga. Okey, kenapa kita guna joshi ataupun particles ga? Sebab memang untuk perasaan suka ke, hebat ke, boleh ke dan sebagainya, dia memang menggunakan ga. So kena ingatlah dekat situ ni, tak boleh guna sebab ini bukan ayat kata kerja. Okey, watashi wa kuruma ga suki desu. Okey, itu yang positifnya. Maksudnya saya suka kereta. Kalau saya tidak suka kereta, okey, kalau saya tidak suka kereta, dia akan jadi watashi wa kuruma ga suki dewa arimasen. Okey, so mudah je. Kita sekadar negatifkan dekat des tu. Negatif untuk des adalah dewa arimasen. Okay, watashi wa kuruma ga suki dewa arimasen. Kalau past tense pula macam mana? Okay, contohnya watashi wa
kurumaga suki deshita. Okey. So maksudnya satu ketika dulu dia suka kereta. Mungkin sekarang dia dah tak suka lah kereta. Sebab tu dia kata watashi wa kurumaga suki deshita. Past tense. Satu ketika dulu dia suka. Sekarang dia dah tak suka. Alright. So kalau past tense, negative past tense, sama je. Watashi wa kurumaga suki dewa arimasen deshita. Okay, boleh nampak? Okay, senang je. Right? So, saya ulang saya suka kereta. Jadi, watashi wa kurumaga suki desu. Kalau tak suka, watashi wa kurumaga suki dewa arimasen. Okay, kalau satu ketika dulu pernah suka, berarti dah past tense. Watashi wa kurumaga suki deshita. Okay. Kalau satu ketika dulu dia tak suka kereta, past tense past tense negatif. Jadi watashi wa kurumaga suki dewa arimasen deshita, negatif past tense. Kena ingat negatif past tense. Past tense dia yang belakang sekali, deshita tu. Watashi wa kurumaga suki dewa arimasen deshita. Alright. So dengan contoh yang sama untuk ini suki, suka Kalau yang tadi, kalau masih ingat lagi dalam Narai Masho chapter 17, seterusnya adalah jozu. Sorry, dekimasu dulu. Okey, dekimasu. Apa contoh ayat yang kita boleh buat untuk dekimasu? Saya boleh bahasa Jepun. Watashi wa, saya boleh bahasa Jepun. Saya boleh bahasa Jepun. Okey, so bahasa Jepun is kita tukar ayat. Kita tukar warna dia. Kita tukar warna dia jadi biru sikit. Baru senang nak nampak. Tukar warna biru tu lagi senang nampak kan. Okey. Okey, saya boleh bahasa Jepun. Bahasa Jepun is Nihongo. Okey. So boleh tadi apa? Dekimasu. Alright, so saya boleh bahasa Jepun. Ini indirectly maksudnya adalah saya boleh berbahasa Jepun. Itu maksud dia sebenarnya, saya boleh berbahasa Jepun. Okey, tapi kalau kita tulis macam ni, kita nampak sebab ada ber ni dia dah macam ayat kata kerja. Jadi tak boleh. Jadi kita remain sebagai saya boleh bahasa Jepun. So bila kita translatekan saya boleh bahasa Jepun tu, okey, dia jadi macam mana? Kita tengok okay. Dia akan jadi macam ni. Saya boleh bahasa Jepun. Kita tukar dulu. Okey. Jadi saya, subject of the sentence watashi wa. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok inilah. Sebab saya katakan bahasa Malaysia dengan bahasa Jepun terbalik. So seterusnya watashi wa nihongo lah. Nihongo ga dekimasu. Okey. Watashi wa Nihongo ga dekimasu. Okay, tapi dalam bahasa Malaysia ga tu tak ada. Partikel tu tak ada dalam bahasa Malaysia. Okay, tapi kalau dalam bahasa Jepun penggunaan partikel sangat-sangat penting. So kena ingatlah dekat situ Alright, so seterusnya kalau negatif dia jadi macam mana? Watashi wa Nihongo ga dekimasen. Alright, so kita negatifkan dekat dekimasu tu saja. Okay, begitu juga kalau sekiranya past tense. Okay, watashi wa nihongo ga dekimasen, saya tidak boleh bahasa Jepun. Maksudnya dia tak boleh dia tak boleh berbahasa Jepun, dia tak boleh cakap, dia tak boleh faham dan sebagainya. Okey. So kalau satu ketika dulu dia boleh, sekarang dah tak boleh. Macam ni pula jadi past tense watashi wa nihongo ga dekimashita. Satu ketika dulu boleh. Okey. So past tense-nya dekat dekimasu tu. Watashi wa nihongo ga dekimashita. Saya boleh bahasa Jepun satu ketika dulu, past tense. Alright, so what about negative past tense? So sama macam contoh yang sebelum ni saya tunjuk tentang suki tadi. Watashi wa nihongo ga dekimasen, negative past tense. Deshita. Okay, negative past tense. So ingat yang saya sebut tu, negative past tense. Watashi wa Nihongo ga dekimasen deshita, negative past tense.
saya tidak boleh bahasa Jepun. Satu ketika dulu, past tense. Jadi sekarang mungkin dah boleh bahasa Jepun. Itu maksud dia. Alright, so last saya tunjuk contoh tentang Jozu. Jozu tadi saya kata apa? Pandai ataupun hebat. Okay, so apa contoh yang kita boleh buat kalau dari segi bahasa Malaysia? Saya hebat. Saya hebat apa? Saya hebat atau pandai pingpong. Okay. Memanglah kalau dalam bahasa Melayu sebenarnya kita akan tulis macam mana? Saya hebat bermain pingpong. Okey, ayat ni pun sebenarnya ada dalam bahasa Jepun. Ayat ni ada dalam bahasa Jepun, tapi saya tak boleh nak ajar awak semua sebab dia bukannya dalam silibus. Okey, dalam silibus dia hanya sampai setakat saya hebat atau pandai pingpong. So pingpong dalam bahasa Jepun tu apa? Takyu. Okey, hebat atau pandai tadi yang kita dah tengok dalam buku teks tadi is Jozu. Okey, so bila kita translatekan dia ke ayat bahasa Jepun, okay, subject of the sentence will be saya. Okay, watashi wa. Okay, kemudian kita tengok belakang pingpong, takyu. Dia punya joshi is ga. Kemudian hebat ataupun pandai is jozu desu. Okay, simple je, senang je sebenarnya chapter ni. Jadi watashi wa takyu ga jozu desu. Saya hebat pingpong. Okay, atau kalau sebenar maksudnya adalah saya hebat bermain pingpong. Okay, tapi ayat tu saya tak boleh ajar. Alright, so kita tengok negatif dia jadi watashi wa takyu ga jozu de wa arimasen. Okay, saya tidak hebat takyu. Saya tidak pandai takyu. Okey, boleh. Okey, seterusnya kalau past tense, watashi wa takyu ga jozu deshita. Jozu deshita. Kita past tense kan des itu, maka dia jadilah past tense. So satu ketika dulu dia pandai, hebat bermain pingpong, tapi sekarang dah tak hebat pingpong dah. Itu maksud dia. Watashi wa takyu ga jozu desu. Okay, what about negative past tense? Dia akan jadi watashi wa takyu ga jozu de wa arimasen deshita. Okay, negative past tense. So negative past tense. Jadi watashi wa takyu ga jozu de wa arimasen deshita. Saya tidak hebat takyu satu ketika dulu. Jadi sekarang mungkin dah hebat. Okey, itu saja untuk pelajaran chapter 17. Sangat mudah. Perlu ingat penggunaan suki, dekimasu dan juga jozu. Okey, yang mana dia punya apa yang kita suka atau apa yang kita hebat atau apa yang kita boleh tu mesti menggunakan particles ga. Okey, macam ni takyu ga. Atau kalau ni nihongo ga. Kalau ini kurumaga. Okey, so sekian saja untuk chapter bahagian, untuk video bahagian 1. Okay, dijumpa lagi dalam video yang seterusnya.